Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memperkenankan kita mengekalkan iktikaf kita setelah salat zuhur berjamaah, dan di samping itu kita akan mengulang kaji bagaimanakah surah Al-Fatihah yang kita baca sehari sekurang-kurangnya 17 kali dapat memberikan manfaat khususnya dalam kehidupan kita berkeluarga. Telah dihuraikan dari ayat 1 hingga ayat 6. Hari ini kita menyambung dengan ayat 7. Kalau ayat sebelumnya bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kurniakanlah kami hidayah untuk berada di jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul, yaitu orang-orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan para rasul diharapkan sebagai satu asas yang mana kita dapat membina kehidupan berdasarkan kepada kehidupan para rasul, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah membawa utusan yang melengkapkan ajaran-ajaran para rasul yang sebelumnya. Ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah ataupun contoh yang baik. Bagaimana baginda melayani anggota keluarganya, bagaimana baginda dalam menghadapi masalah, kerana baginda seorang manusia, walaupun baginda seorang rasul, tetap juga Allah Subhanahu wa taala uji dengan masalah. Dan bagaimana baginda mentarbiah orang-orang yang dipertanggungjawabkan kepada baginda. Bila menyebutkan uswah, contoh, itu meliputi keseluruhan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh ambil mana yang kita hendak, kita tinggalkan mana yang tak sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu tak boleh lah. Berapa kali kita telah bacakan ayat Al-Quran, dan selalu sering juga kita baca sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa Rasulullah kepada kamu, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, maka hendaklah kamu ambil. Artinya tak boleh nak pick and choose. Ni kita hendak dan nak amalkan, dan ini yang kita tak hendak kita tinggalkan. Tak boleh. Kerana kita diperintahkan mentaati seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat tersebut menyebutkan wa atii'ur rasul, dalam mentaati rasul. Mentaat ataupun taat berarti kita patuh, kita terima dan kita amalkan. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dalam erti kami akan melaksanakan. Bukan kita kata tangguh dulu, nanti dulu. Ni kalau nanti-nanti tak jadilah. Dan apa yang diperintahkan kepada kita
kita tak boleh meleka-lekakan la tuakhiranna amalal yaumi ilal ghad. Janganlah sekali-kali kau menangguhkan pekerjaan hari ini kepada hari esok. Dia tak boleh. Kalau itu dipertanggungjawabkan kepada kita, kita mestilah melaksanakan taat kepada Rasul. Jadi mencontohi berarti kita taat sepenuhnya. Tak ada apa yang kita katakan tadi pick and choose. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita apa yang dibawa oleh Rasul, hendaklah kita ambil. Tak boleh kita tinggalkan satu pun. Tapi kalau pick and choose, kalau kahwin 4 taklah kan, kerana itu sesuai dengan hawa nafsu manusia biasalah. Tapi kalau dia tahu itu adalah merupakan tanggungjawab, dia akan rasa takut. Wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita melakukannya, maka hendaklah kita berhenti ataupun jangan sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu kalau nak mencontohi junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hari ini ramai yang menyintai Rasul, ya. Setiap kali hari kelahiran Rasulullah disambut, disyukuri dengan mengadakan majlis-majlis, sehingga kan majlis cinta Rasul, sampai dekat Ramadan, sampai lepas Syawal pun orang masih adakan majlis cinta Rasul. Tak jadi masalah lah kalau kita nak melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cinta kepada Rasul bukan setakat kita menghadiri, memenuhkan majlis-majlis selawat sahaja. Bukan itu sebagai satu-satunya lambang untuk menyintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kehidupan seharian kita hendaklah memperlihatkan kita orang yang cinta Rasul dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul. Sebab itu pernah seorang berkata, dia kata dia pergi ke negara Islam, dia nampak orang Islam, tetapi dia tak nampak Islam. Orang Islam dia nampak, tetapi Islamnya dia tak nampak. Tapi kalau dia pergi ke setengah negara di Eropah, Islamnya tak nampak, masyarakat Islamnya tak nampak, tapi Islamnya nampak. Jadi kalau kita lihat, kata-kata ini adalah satu yang amat berbeza. Kalau pergi di negara yang ramai penduduk Islam, nampaklah orang Islamnya. Sama ada Islamnya itu nampak atau tidak. Kalau mereka tidak menghayati ajaran Islam, kalau mereka tidak menepati tindak tanduk mereka dengan Islam, walaupun mereka mengaku Islam, nampak orang Islam sajalah, tapi Islamnya, keindahan Islamnya tidak kelihatan. Ini banyak berlakulah. Kalau kita ke negara-negara Asia Barat, biasanya orang Islamnya majoriti, sama ada 80% sampai 95%. Kita nampak orang Islam, mereka dirikan salat apa semua, tapi keindahan Islamnya, hubungan di antara satu sama lain, bagaimana mereka dalam kehidupannya memaparkan sebagai seorang Muslim yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari segi ekonominya, dari segi pelajarannya, dari segi sosialnya, adakah menampakkan Islamnya. Katalah
kita lihat negara yang sedang berkecamuk di Syria umpamanya, orang Islam ramai, sama ada Sunninya, sama ada Syiahnya, sekitar hampir 90%. Itu orang Islamnya. Tapi bila mereka bertelaga, berbunuhan satu sama lain, Islamnya tak nampak. Sebabnya orang Islam tak boleh berbunuh-bunuh. Orang Islam saling kasih mengasihi, saling tolong menolong, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi orang Islamnya kelihatan, tetapi Islamnya tersembunyi, tak nampak. Demikian juga kita lihat di sebahagian di utara Pakistan umpamanya, ataupun di Afghanistan. Soal bunuh-membunuh ni bukan satu perkara yang luar biasa lah. Tapi satu perkara biasa yang dilakukan di antara mereka. Kalau dia tak suka, kalau dia fikir yang dia ni tak betul ke, macam-macam boleh dilakukan hingga meragut nyawa orang. Jadi Islamnya tak nampak, tetapi orang Islamnya nampak. Nah, tapi kalau di negara-negara tertentu di barat, orang Islam sikit, jadi kita tak nampak orang Islam tu di mana. Tetapi bila bertemu dengan mereka, mereka dapat menghayati Islam. Mereka berjaya dalam bidang-bidang ekonomi, malah mereka berjaya di bidang politik, mereka berjaya di bidang ilmu. Kerana Islam adalah satu agama yang menggalakkan ilmu, yang menggalakkan kita supaya lebih berkemampuan dari segi ekonomi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang-orang mukmin yang gagah adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Sama ada lemah fizikalnya, itu adalah merupakan kalau kita sengaja melemahkan dirilah. Tapi kalau proses alam bila meningkat umur bertambah lemah, itu untuk menjadi iktibar bagi kita. Tapi kalau sengaja atau ada sebab-sebab tertentu membiarkan lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi sosialnya, lemah dari segi ilmunya, itu sepertinya tidak menghayati Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak membina untuk menjadi mukmin yang gagah. Dan bila ayat itu menyebutkan wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang dibawa oleh Rasulullah, hendaklah kamu hentikan dan jangan kamu lakukan. Ini kalau nak kita nak ikut dalam kehidupan berkeluarga, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kita cakapkan khusus dalam bidang keluarga. Kalau bidang-bidang yang lain, maka lebih banyak lagi lah. Kemudian ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Kitab-kitab tafsir menjelaskan bahawa mereka yang dimurkai oleh mereka yang apabila ada ajaran Rasul, ada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup, tetapi mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, mereka lebih bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Islam mewajibkan bahawa ketua keluarga di samping memimpin isteri,
ia juga berperanan untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Jadi suami wajib memberi nafkah. Tapi hari ini mula berlaku satu trend, satu keadaan di mana isteri yang lebih berpelajaran daripada suami. Dan sememangnya realiti hari ini ramai anak-anak gadis kita yang menuntut di universiti berbanding dengan anak-anak lelaki. Jadi kalau bernikah di antara seorang isteri yang berpelajaran dengan seorang suami yang kurang pelajaran, tidaklah menjadi masalah. Islam tak melarang. Tapi apa yang nak diterangkan ialah, oleh kerana si isteri ini lebih berpelajaran, maka jawatan dia lebih tinggi daripada suami yang kurang berpelajaran. Kalau suami ini sedar bahawa dia perlu meningkatkan kemampuan pendidikannya, dia akan menyambung pelajaran sehingga dia sama level dengan isteri. Alhamdulillah, artinya mereka bila bekerja dapat pendapatan yang besar, mudah-mudahan diberkati Allah, dapat membangun keluarga, dapat memberikan pelajaran kepada anak-anak dengan lebih baik lagi tanpa meminta-minta. Itu bagi yang sedar. Bagi yang tak sedar pula, mereka nak menukar peraturan. Kerana pendapatan isteri lebih besar, maka mereka berpakat, tak payahlah abang kerja, abang duduk kat rumah jaga anak, pergi masak dan basuh kain, biarlah isteri yang pergi bekerja. Kalau kita lihat, boleh ke tak boleh? Kalau dari segi boleh, memang boleh lah, apa salahnya? Baik-baik kalau sebelum ni orang kata housewife, sekarang dah tukar jadi house husband. Jadi suri rumah tu kalau si isteri duduk kat rumah, kalau husband duduk kat rumah, nak panggil apa? Nak panggil tuan, tak boleh kata tuan, dia tak cari duit. Jadi kalau keadaan ini berlaku, ia bertentangan dengan sunnah. Kerana sunnah yang diatur lelaki itu hendaklah memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahawa lelaki itu adalah pelindung kepada wanita. Lelaki itu adalah pembimbing kepada wanita. Lelaki itu adalah payung kepada wanita. Lelaki itu hendaklah melindungi isteri sama ada dari segi nafkahnya ke, dari segi keselamatannya ke, dari segi moralnya ke. Artinya dia yang bertanggungjawab. Tapi kalau ditukar, suami duduk kat rumah, isteri bekerja, takut pula si isteri yang lebih berkuasa daripada suami. Kalau disuruh duduk, suruh berdiri, artinya nilai seorang suami akan menurun. Nilai dia takkanlah, selalu orang katakan, janganlah menggigit tangan orang yang memberikan. Artinya kalau memberi sesuatu kepada kita, kita tak boleh menyakiti hati orang yang memberi. Jadi kalau isu yang dijelaskan tadi, isteri bekerja, suami duduk kat rumah, basuh, jaga anak, apa semua, agaknya boleh tak dia mengekalkan peranannya sebagai pemimpin keluarga? Boleh tak agaknya untuk menasihatkan isteri kalau tak betul, atau isteri kalau baik lambat, boleh tak agaknya dia menegur?
Jadi kerana dia mengharapkan isteri dalam kehidupan seharian, jadi maruah sebagai seorang pemimpin keluarga akan terjejas. Ditakuti isteri akan menguasai dia dan akan menjadi queen control. Suami tak boleh buat apa-apa melainkan kalau isteri izinkan, kalau isteri berikan, dia tak boleh buat apa-apa kerana dia ditanggung oleh si isteri. Ini berlaku pada orang-orang bukan Islam. Pernah berlaku dalam satu kes kerana si isterinya berpendapatan lebih besar dan suaminya berpendapatan kecil, maka mereka berpakat, si suami jaga anak dan isteri pergi bekerja. Kemudian pasangan ini bercerai. Kemudian hakim memerintahkan hasil pendapatan isteri yang daripada pekerjaannya, membeli rumah ke, aset mereka dibagi kepada si suami yang duduk di rumah. Ini kalau dari segi Islam sesuatu yang tak betul lah. Tapi ini undang-undang sivil, dia tidak berkait dengan peraturan syarak. Jadi itulah yang diputuskan oleh hakim mahkamah bila perceraian berlaku di antara mereka. Tapi dalam Islam, kalau keadaan yang seperti ini berlaku, anak-anak akan mengambil contoh yang kurang sesuai dengan pembinaan akhlak mulia, dan dia akan bertentangan dengan keadaan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia khawatir kalau anak-anak ni besar, dia kata mak aku kerja, bapak aku tak kerja, aku nak cari macam ni lah, nak cari macam tu, biar cari isteri yang bekerja gaji besar, aku duduk kat rumah goyang-goyang kaki, jaga anak, basuh kain, masak dan sebagainya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan yang mana ar-rijal qawwamuna 'ala nisa sebagai pemimpin, pelindung, sebagai penjaga, sebagai pemimpin, itu semua. Jadi dia mestilah menampakkan kewibawaannya. Kalau dia punya kewibawaan, bukan saja dia dapat penghormatan daripada isteri, malah dia akan dihormati oleh anak-anak, akan menjadi role model dalam kehidupan berkeluarga. Tapi jika sebaliknya, maka tidak ada kewibawaan lagi kepadanya, kerana dia mengharap suapan rezeki daripada isterinya. Jadi sunnah alam yang diaturkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah boleh untuk ditukar. Kalau umpamanya isteri lebih pendapatannya, dia juga tidak harus berpeluk tubuh, dan dia hendaklah juga berusaha mengikut keupayaannya memberikan nafkah kepada isteri mengikut kemampuan yang ada padanya. Kerana lelaki-lelaki yang mengharapkan nafkah daripada isteri, tidak kerja, di rumah mengharapkan nafkah daripada isteri, artinya dia mengharapkan sedekah daripada isterinya. Mengharapkan sedekah, kerana isteri tak wajib bagi nafkah kepada suami. Tapi kalau dia diberi, itu adalah sedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas, tangan yang diberi, yang memberi, ada lebih baik, lebih utama daripada tangan yang meminta, tangan yang di bawah. Kalaulah dianggap sebagai satu sedekah, kita malu tak agaknya badan sat-sat tak sedekah? Tentu malulah. Tapi ada manusia-manusia yang tidak tahu malu.
mengharapkan sedekah daripada isterinya untuk makan. Yang ada itu mengharapkan sedekah dari isterinya disalahgunakan dengan membeli rokok. Jadi golongan ini merasakan mereka lebih bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaturkan demikian. Tapi mereka nak ubah seolah-olah mereka lebih bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran bahawa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kita tak boleh menukar. Tapi kalau katalah suami selama ni menanggung isteri, tiba-tiba sakit, tak boleh bekerja, itu lain cerita lah. Sifat ihsan isteri yang bekerja, kalau selama ni suami telah menanggung dia, bila suami dah tak larat, maka dia berupaya untuk bekerja, maka sifat ihsan dia bantu suaminya lah. Ataupun sementara suami kena retrench, kena berhenti kerja dan belum dapat kerja lagi untuk sementara, itu dalam keadaan yang sementara lah, dalam keadaan yang terdesak. Tapi bukan satu peraturan yang dibuat dalam kehidupan berkeluarga. Isteri bekerja, suami duduk rumah dan hanya menerima sedekah daripada suaminya. Jadi kalau kita lihat pada ayat Al-Quran yang menjelaskan orang-orang yang tidak melaksanakan peraturan Allah, yang melaksanakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, menganggap dirinya lebih bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan mereka ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Mereka ini tidak akan dapat bahagian apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang menukar-nukar peraturan Allah, mereka ini tidak dapat bahagian apa-apa pun di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ayat ini ditujukan kepada mereka yang nak menukar peraturan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hawa nafsu. Sebab itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menerangkan maghdub, artinya orang-orang yang dimurkai, berdasarkan kepada hadis Rasul bahawa mereka terdiri daripada golongan Yahudi. Tapi kerana kita bercakap bagaimana menghayati Fatihah dalam kehidupan berkeluarga, maka kita cuba sesuaikan maghdub, sesuaikan masih tetap dalam tafsirnya diturun orang-orang yang bila diturunkan Rasul, ataupun bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul dengan peraturan-peraturan yang memandu kehidupan manusia, tetapi mereka meninggalkannya, mereka mengikut hawa nafsunya dan menganggap diri lebih bijak dari Allah. Itu asalnya. Bila kita kaitkan dengan kehidupan berkeluarga, contoh yang kita berikan tadi, banyak contoh-contoh lain yang mana hawa nafsu menjadi Tuhan dalam kehidupan berkeluarga hingga mengenepikan peraturan Allah Subhanahu wa taala.
Pernah berlaku satu masa waktu saya bertugas dululah, handle satu kes. Si suami ni memang gaji dia tak besar, gajinya kecil, dan tak cukup untuk menyara keluarga. Lepas tu dia mengambil jalan mudah. Isterinya dihantar ke Orchard Road setiap petang. Kemudian hampir pagi, pukul 1 ke berapa, dia ambil balik. Dan isteri dibenarkan kerja sebagai kerja di masaj kepala sebagai tukang urut. Kalau tukang urut mak bidan okey lah kan, sebab yang bersalin tu perempuan je kan, lelaki-lelaki tak pernah bersalin itu okey. Tapi kalau dia mengurut pelancong-pelancong yang datang, macam lelaki yang datang diurut, kat dalam tu Allahu a'lam apa yang berlaku. Dan malam, lepas tengah malam baru diambil. Ini suatu yang, kalau kita nak kaitkan dengan ayat ini, yang mana perkara itu dilarang, tapi kerana hawa nafsu maka dilakukan. Tentulah lelaki yang seperti ini boleh dianggap sebagai lelaki dayus. Dayus berarti laki-laki ataupun suami-suami yang membenarkan isterinya membuat perkara yang dilarang dan dia meredainya. Suatu dihantar, diambil balik, dia reda. Dan lelaki dayus tidak akan mencium bau syurga. Kita hendakkan syurga, hendakkan kebaikan dunia akhirat, selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kesejahteraan hidup di dunia, dan kurniakan kami kesejahteraan hidup di akhirat, dan lindungi kami daripada api neraka. Tapi lelaki yang dayus, mereka tidak akan mendapat bau syurga. Tapi orang kita kadang-kadang salah dalam memahamkan dayus. Katalah bila suami isteri bergaduh, lepas tu suami dia cabar isteri, dia kata, kalau engkau tak ceraikan aku, engkau lelaki dayus. Memang kerap berlaku seperti itulah. Jadi lelaki yang tak faham erti dayus, dia kata kalau dayus tu, kalau dia tak ceraikan isteri dan isteri minta dia tak ceraikan tu, dia adalah lelaki dayus, maka dia terus melafazkan cerai. Ini salah. Dayus bukan lelaki yang tak mahu menceraikan isteri. Dayus lelaki yang membenarkan isteri melakukan maksiat dan dia diam-diamkan dirinya, mendiamkan dirinya. Tapi kalau ada masalah, kemudian isteri cabar macam itu, dan dia tidak lafazkan, maka dia bukanlah lelaki dayus. Dia nak kekalkan rumah tangganya, dia nak rumah tangganya itu dibaiki semula supaya dapat menjadi contoh kepada anak-anak, membina suasana yang lebih harmoni. Itu lain. Jadi pemahaman tentang dayus suatu yang banyak kali tidak difahami oleh anggota masyarakat kita. Kerana dayus ni bukan saja suami. Kalau abang umpamanya, abang melihat adik tak senonoh dengan lelaki lain, ataupun bekerja di tempat-tempat maksiat dan abang ni membenarkan, diam-diam saja, tak bercakap apa-apa pun, ini juga abang yang dayus. Kalau bapa pun menjadi bapa yang dayus, kerana berpeluk tubuh bila kejadian sumbang dilakukan oleh anak ataupun oleh adik-adik mereka. Jadi mengubah apa yang dibawa oleh Rasul berlaku sama ada disedari atau tidak.
kalau ada ajaran sesat yang disebarkan, kita akan bising. Kata ni ajaran sesat ataupun ajaran yang menyimpang daripada yang sebenarnya, ia sebagai satu ancaman kepada masyarakat Islam umpamanya. Tapi trend yang anggota keluarga menukar peraturan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengabaikan peraturan Allah Subhanahu wa taala kerana mengikut hawa nafsu, ia tidak menjadi satu isu yang menggegarkan masyarakat. Walaupun mereka kes seperti ini ada, tetapi kes seperti ini tidak diketahui oleh ramai. Tapi kalau kita tidak mahu termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai dari kalangan saudara mara kita ke apa, ataupun di kalangan keluarga, maka hendaklah mengingatkan mereka supaya keadaan-keadaan yang seperti ini tidak berlaku, kerana ia menjejas tiang-tiang ataupun asas-asas pembinaan masyarakat yang bermaruah. Tidaklah dilarang isteri sepandai wanita belajar setinggi mana pun untuk menjawat jawatan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan gaji yang tinggi, tidaklah dilarang. Tapi bila bersuami, suami itu tidak harus menjadikan isteri sebagai tongkat untuk dia berdiri. Tidak harus dia menadak tangan untuk mendapat sesuap nasi. Kerana ini boleh menimbulkan masalah-masalah yang boleh merombak sistem kehidupan keluarga Islam yang bertujuan melahirkan anak-anak yang soleh. Tu ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka. Kemudian disambung dengan yang terakhir, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. InsyaAllah kita sambung minggu depan untuk menguraikan kalimat waladdallin. Sekian, dan kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau ada, kalau tak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.